Paparan utama malam ini. Bajet 2016 diubah suai lebih realistik dengan cabaran ekonomi. Peraturan baru perlumbungan bauksit lebih ketat diperkenal. Saya tidak mahu menggula-gulakan rakyat Malaysia dengan menggambarkan situasi yang tidak berpaksi kepada realiti yang sebenarnya. Baiklah kita secara betul terang, secara jujur beritahu bahawa tahun ini ialah tahun yang amat mencabar. Namun sebagai sebuah kerajaan dan Kementerian Kewangan, kita akan berusaha dengan gigih, dengan penuh komitmen supaya kita akan terus dapat membela untung nasib rakyat, menjamin ekonomi kita terus dapat tumbuh dengan baik. Antara cabaran yang dimaksudkan Perdana Menteri ialah kelembapan ekonomi China yang merupakan rakan dagangan terbesar negara selain permintaan global dan perdagangan dunia yang masih lemah. Dan lebih membimbangkan adalah penurunan harga minyak mentah dan komoditi yang berterusan. Harga purata minyak mentah Brent telah menjunam daripada $98.94 Amerika setong pada 2014 kepada $31.58 semalam. Paling rendah dalam tempoh 12 tahun, dan ini akan memberikan kesan kepada negara. Ekoran unjuran pertumbuhan ekonomi pada tahun ini adalah berdasarkan harga purata Brent sebanyak $48 setong. Dalam pada itu, keadaan pasaran keuangan yang terkesan akibat kadar faedah Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang akan dipulihkan seperti biasa bagi membawa aliran modal serantau termasuk Malaysia serta pengukuhan nilai dolar Amerika Syarikat. Langkah itu turut memberikan impak kepada ringgit. Dan sebagai tindakan responsif, pengubahsuaian bajet 2016 akan dilakukan mengambil kira beberapa aspek yang realistik dengan senario ekonomi semasa yang disifatkan amat mencabar dan pembentangannya akan dilakukan dalam masa terdekat. Menurut Perdana Menteri, pengubahsuaiannya antara lain akan melibatkan langkah-langkah tambahan penegasan baharu termasuk mengoptimumkan perbelanjaan, peranan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan meneruskan perjuangan terhadap kesejahteraan rakyat. Tahun ini merupakan tahun yang begitu mencabar dan kita perlu menguruskan sumber-sumber dengan lebih cekap, mencapai tahap optimum, dan di samping itu untuk kita memastikan keperluan rakyat, kehendak rakyat juga mesti diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Maknanya semua aspek termasuk sistem, delivery sistem kita itu mesti kita lihat bagaimana kita nak optimumkan, bagaimana perbelanjaan negara kita boleh kita optimumkan, bagaimana prioriti kita boleh disusun dengan sebaik-baiknya supaya apa yang kita nak belanjakan mesti memberi kesan dan impak yang besar kepada kepentingan rakyat dan juga kepada kadar pertumbuhan ekonomi negara. Tegas Datuk Seri Najib, perhatian diberi bukan sahaja oleh Kementerian Keuangan tetapi juga oleh kerajaan, GLC dan rakyat keseluruhannya. Ini bagi memastikan ekonomi negara kekal stabil dengan unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4 hingga 5% tahun ini. Dan inflasi pula dijangka kekal rendah diunjur berada dalam lingkungan 2 hingga 3%. Kerajaan juga kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada 3.1% daripada KDNK pada tahun 2016. Manakala tahap hutang kerajaan persekutuan dijangka kekal terkawal dalam had yang berhemat iaitu 55% daripada KDNK.
mudah-mudahan komitmen yang diperlihatkan oleh warga Kementerian Kewangan bukan saja dapat kita kekalkan, tapi dapat kita perkukuhkan lagi kerana tanggungjawab kita amat berat dan tahun ini adalah tahun yang amat mencabar untuk Malaysia dan malah untuk dunia pada keseluruhannya. Datuk Seri Najib dan juga Menteri Keuangan berucap pada perhimpunan khas Kementerian Keuangan di Putrajaya pagi tadi. Dan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST sejak April tahun lepas dari segi makronya merupakan penyelamat kepada keuangan dan ekonomi negara pada keseluruhannya. Kutipan kasa mencecah 37.67 bilion ringgit dengan unjuran kutipan bersih 27.126 bilion pada Disember 2015. Kutipan bersih itu dianggarkan meningkat kepada 39 bilion ringgit pada tahun ini. Pelaksanaan GST ini dari segi aspek makronya telah menampung kepada hasil kerajaan daripada pengurangan hasil cukai petroleum yang cukup ketara, maka tidaklah salah kalau saya menyatakan bahawa dari segi makronya maka GST ini adalah merupakan penyelamat kepada keadaan kewangan kerajaan dan ekonomi negara pada keseluruhannya. Sekiranya harga minyak kekal pada paras 32.35 atau 36 dolar setung, penyusutan pendapatan kerajaan dianggar lebih 30 bilion ringgit. Bagi setiap kejatuhan 1 dolar bererti hasil kerajaan akan berkurangan 300 juta ringgit. Inilah keadaan yang berdepan dengan kita, dan kalau tidak ada GST maka defisit negara akan meningkat kepada 4.8% dan bukan lagi 3.1% pada tahun 2016. Dengan adanya hasil tersebut, kerajaan akan dapat melaksana projek-projek pembangunan seperti jalan raya, hospital, sekolah dan memberi bantuan rakyat satu Malaysia BRIM. Bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kos sara hidup yang melampau, program BRIM yang memanfaatkan 4.7 juta isi rumah dan 2.7 juta individu bujang dengan peruntukan 5.9 bilion ringgit akan diteruskan. Datuk Seri Najib juga menyaran agar kaki tangan Kementerian Keuangan menerangkan kepada orang ramai mengenai pelaksanaan projek-projek pembangunan, kemudahan pendidikan dan kesihatan yang merupakan subsidi tersembunyi atau tidak langsung disediakan kerajaan. Mengambil contoh perkhidmatan kesihatan di hospital kerajaan, pesakit luar hanya dikenakan bayaran RM1, bertemu pakar RM5 dan RM500 bagi rawatan bypass. Di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS pula, 8 lagi pusat transformasi bandar UTC akan siap sepenuhnya tahun ini termasuk di Labuan, Sungai Petani Kedah, Miri dan Sibu Sarawak serta di Kelantan. Perkhidmatan UTC terbukti banyak menyumbang kepada pelaksanaan program-program berunsurkan ekonomi rakyat. Dalam pada itu, hampir 200,000 penduduk pedalaman mendapatkan perkhidmatan di Pusat Transformasi Komuniti Bergerak atau Mobile CTC dan 77 program berjaya dilaksanakan pada tahun lepas. Perdana Menteri juga memberi jaminan peralihan bahagian perumahan BPP kepada Lembaga Pembiayaan Sektor Awam LPPSA bermula 1 Januari tidak melibatkan sebarang dasar baharu atau perubahan terma skim pinjaman perumahan. Kemudahan yang dinikmati oleh penjawat awam seperti jumlah kelayakan pinjaman, kadar faedah ke atas pinjaman perumahan iaitu sebanyak 4% dan kemudahan-kemudahan lain adalah dikekalkan. Dan pakar ekonomi pula berpendapat pengubahsuaian bajet 2016 satu langkah yang wajar berikutan penurunan harga minyak dunia yang berterusan. Namun, ia harus dilakukan dengan berhati-hati agar tidak menjejaskan defisit fiskal yang disasarkan pada 3.1% tahun ini. Jelas penganalisis ekonomi Putra Business School Ahmad Razman Abdul Latif, penekanan perlu diberikan kepada langkah untuk mengurangkan kos. Tetapi ini perlu dibuat dengan berhati-hati kerana buat pertama kalinya bajet 2016 menyaksikan pengurangan belanja mengurus. Jadi apabila belanja mengurus telah dijangkakan akan berkurangan dalam bajet 2016 dan apabila akan ada penyelarasan sekali lagi,
maka memang kerajaan perlu memastikan bahawa segala bentuk penyerasan ini memang boleh memastikan bahawa defisit tidak akan melebihi daripada 3 atau 3.5%. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid pula berpendapat semakan semula itu perlu diterima secara positif oleh semua pihak. Ini kerana langkah yang diambil kerajaan bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mapan dalam situasi global yang mencabar. Dipandang secara negatif. Kerana saya fikir ini adalah satu tindakan yang proaktif, terutamanya untuk orang kata tu managing the expectations lah, terutama dari sudut para pelabur asing dan juga rakyat. Malaysia katanya bernasib baik kerana melaksana langkah mengurangkan pergantungan kepada hasil minyak dengan lebih awal. Pergantungan kerajaan kepada sektor minyak serta komoditi berjaya dikurangkan kepada 14% ketika ini berbanding 41% pada 1998. Mesyuarat jawatankuasa tertinggi mengenai kos sara hidup diadakan buat julung kalinya hari ini di Ibu Negara. Mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu bagi mencari langkah proaktif mengurangkan beban rakyat. Dan turut dibincangkan adalah isu pelaksanaan GST. Dalam sidang media, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberitahu, mesyuarat mengambil maklum mengenai isu dan cabaran pelaksanaan GST. Sebelum GST RM8 lah kata, atau RM5 ke, apa ni, mi goreng. Ada GST tiba-tiba naik jadi RM7-8. Sepatutnya 6% of that. Cuma kita kata, sebab itu saya kata rakyat tak faham ni. Sebab the ingredient inside that also semua naik. So bila dicampurkan, it is not 6% directly. It is got to be semua tu dicampurkan. So all these actually adalah merupakan satu lagi kaedah pengetahuan, consumerism, kepenggunaan yang harus kita beritahu kepada rakyat sebenarnya. Dalam usaha menangani isu harga barang dan perkhidmatan, KPDNKK akan terus menjalankan penguatkuasaan pencatutan. Boleh kita buat because semua tu dah ada, tetapi bila saya cakap holistic approach, jadi inilah yang kita nak buat. Bukan maknanya kaedah tu saya kena dapatkan 100-200 juta nak buat komunikasi ni. No, I can understand kalau dah kerajaan tak ada bajet, we have to do with whatever that we have. Itu pun merupakan satu juga kaedah. Kalau kita boleh buat, I think dia dapat membantu keseluruhannya. Hasil mesyuarat akan dibawa ke jawatankuasa khas Kabinet mengenai kos sara hidup. Selain NGO, mesyuarat turut membabitkan beberapa menteri dan pegawai kanan 5 kementerian lain termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Peraturan baru yang lebih ketat dalam pelombongan bauksit akan diperkenal bagi memastikan aktiviti itu tidak lagi mendatangkan masalah atau mencemarkan alam sekitar. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob berkata, peraturan baru itu akan digubal hasil perbincangan dengan pihak dan agensi penguatkuasaan berkaitan isu bauksit. Agensi terlibat termasuk Pejabat Tanah dan Galian, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Saintis juga akan diminta untuk memberikan cadangan. Untuk sabar dan menerima keputusan yang terbuka. Kita akan cari jalan yang terbaik untuk menjaga semua orang, semua pihak. Buat masa ini, tumpuan kerajaan, ekoran dari kenyataan yang Berhormat Menteri itu ialah untuk mencuci pelabuhan. Selepas itu, kita akan menentukan pula stockpile berpusat. Dan kemudian kita akan regulate, mana menyeragamkan, melaksanakan peraturan undang yang sedang dalam penambahbaikan. Semua jabatan telah mengantar syarat-syarat yang patut. Datuk Seri Adnan ditemui media selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Bentong di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Penduduk Kuantan pula terus memberikan respon yang positif dan menyambut baik arahan penutupan sementara operasi pelombongan bauksit bermula 15 Januari ini. Ini terutamanya bagi mengelak pencemaran sungai yang merupakan sumber utama air. Bauksit ini dah pencemaran dari tahap dah efek ke sistem pengairan kita. Ikan mati, hidupan air semua dah terjejas.
pasal bosai. Lebih baik kita usahakan benda ni diberhentikan lah. Untuk jangka masa panjang supaya sistem pengairan kita ni makin elok daripada sekarang lah. Bauxite tu berhentilah selama-lamanya. Ini bagi 3 bulan je, buat apa? 3 bulan, lepas tu jadi balik. Tak tahu memanglah batuk-batuk, kadang-kadang boleh jadi gatal-gatal kulit. Kita hari-hari minum air kan. Anak-anak kita, baby kecil tu nak mandi apa semua. Memang bahayalah. Takkan nak sampai mati semua dulu, penduduk Kuantan ni baru nak bertindak. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dalam kenyataannya baru-baru ini memberitahu kementeriannya sedang menjalankan pemantauan bagi memastikan sistem bekalan air bersih di kawasan sekitar Kuantan tidak terjejas. Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Pahang menghampakan pihak media kerana tidak menunaikan janjinya untuk memberikan kenyataan berhubung penahanan 4 pegawainya oleh SPRM. Beliau dikatakan menghilangkan diri selepas mesyuarat di Pejabat PTG Kuantan. Wakil media berkumpul sejak pukul 9 pagi lagi bagi mendapatkan reaksi Datuk Nazri Abu Bakar. Namun selepas 3 jam menunggu, mereka dimaklumkan mesyuarat yang diadakan telah tamat dan tiada sebarang kenyataan diberikan. Ini pula susulan insiden tertukar bayi selepas bersalin di sebuah pusat rawatan swasta di Jitra, Kedah. Ya, pusat rawatan berkenaan menganggap isunya sudah selesai apabila bayi tersebut sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Malah pihak pusat rawatan turut menanggung kos ujian DNA yang dijalankan. Bagaimanapun, bapa bayi terlibat Ni Ahmad Sabri Muhammad Yusof tetap mahukan kepastian melalui keputusan ujian DNA yang dijangka siap dalam tempoh 12 hari. Tapi keputusan DNA itu mesti keluar sebab pertama sekali kita nak tahu keluar DNA itu everything selepas ini berlaku proof dia dah ada DNA. Tidak ada sebarang kata nak pertukaran pula lah. Mana kita nak benda ni tidak ada isu dari segi dia nak waktu tutupan, dari segi perundangan ataupun ada orang nak kata booking kot ni, tak ada mungkin sebab dah DNA dah keluar. Beliau yang ditemui di rumahnya di kuartus perumahan kaki tangan Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Jitra berharap pihak Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi kelonggaran dalam urusan pendaftaran nama anaknya sehingga ujian DNA selesai. Kemarin, sepasang suami isteri mendakwa kaki tangan sebuah pusat rawatan di Jitra, Kedah melakukan kecuaian sehingga bayi perempuan mereka yang baru dilahirkan bertukar dengan bayi pasangan lain. Ini pula susulan kes keracunan makanan di Kedah. Seorang lagi pelajar dari Sekolah Kebangsaan Tualak, Kuala Nerang dimasukkan ke hospital awal pagi tadi, menjadikan jumlah yang terbabit kini 17 orang berbanding 16 semalam. Mangsa terbaru dikejarkan ke hospital kira-kira 2.45 pagi tadi setelah mengalami cirit-birit dan muntah-muntah. 10 pelajar sudah dibenarkan pulang selepas menerima rawatan. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail, 6 pelajar sudah mulai pulih dan dijangka dibenarkan pulang pagi esok. Kesemua mereka dimasukkan ke ward kecemasan Hospital Kuala Nerang selepas menjamah nasi goreng berlauk daging pada waktu rehat Rabu lalu. Seorang lelaki tampil meminta polis menjalankan siasatan terperinci ke atas kematian adiknya. Muhammad Solah Syafiee mendakwa adiknya Muhammad Azizi ditembak pihak yang dipercayai menjalankan kegiatan penyeludupan di Pengkalan Rakit Rantau Panjang, Kelantan malam tadi. Azizi pekerja sebuah syarikat kontrak paip yang berusia 32 tahun cedera parah di kepala ekoran kejadian sekitar 7.15 malam. Sebaik mendapat maklumat kejadian, abangnya Muhammad Solah bergegas ke Hospital Latih Pasir Mas. Azizi kemudiannya dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia untuk mendapatkan rawatan lanjut namun disahkan meninggal dunia pukul 7.50 pagi tadi. Harapan tinggi sangat. Kita harap pihak polis beri siasat dengan rapi. Bagi mencari kebenaran. Itu saja. Harap sangat-sangat. Dia mengalami kecederaan di mana? Kecederaan di kepala. Ada kesan? Memang ada kesan. Jenazah Azizi dibedah siasat di Hospital Raja Perempuan Zainab II sebelum dituntut keluarganya.
Polis menubuhkan satu pasukan penyiasat khas bagi memburu suspek kes samun dan ragut menggunakan parang di Bandar Seri Putra, Bangi. Ketua Polis Kajang ACP Willie Richard dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya turut mempertingkat rondaan menggunakan unit peronda MPV dan unit rondaan bermotosikal URB sebagai langkah pencegahan. Insiden samun dan ragut di Bandar Seri Putra membabitkan seorang wanita yang disamun dalam kereta di hadapan kawasan perumahan yang tersebar di Facebook dan mendapat respon netizen. Polis turut menerima 7 lagi laporan kes jenayah samun dan ragut di sekitar kawasan berkenaan. Laporan itu membabitkan 3 kejadian di Bandar Baru Bangi, 2 di Bandar Seri Putra dan masing-masing 1 kes di Desa Surada serta Sungai Ramal, Kajang. Orang ramai mempunyai sebarang maklumat diminta tampil bagi membantu siasatan. KPDN-KK Johor berjaya merampas 180 tong gas bersubsidi bernilai RM40,000 dalam serbuan di sebuah premis di Taman Nusa Indah Iskandar Puteri, Johor Bahru pagi tadi. Kejayaan membantras penyelewengan gas bersubsidi itu hasil risikan sejak sebulan lalu. Ketua Operasi KPDN-KK Johor Muhammad Farhan Esa berkata dalam operasi kira-kira 10 pagi itu pihaknya menemui 80 tong gas bersaiz 12 kg dan 50 tong gas bersaiz 50 kg di premis berkenaan. Kesemua tong gas itu dipercayai dijual kepada industri di sekitar Johor Bahru. Dalam serbuan tersebut tiada sebarang tangkapan dibuat. Kerana anggota sindiket penyelewengan gas bersubsidi itu terlebih dahulu menghidu kehadiran pihak berkuasa. Turut dirampas sebuah lori dengan muatan tong gas. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan bagi individu boleh didenda RM1 juta atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Selepas 16 hari pencarian, akhirnya mayat Susmita Sen Thomas, 14 tahun, mangsa keempat bot karam di Long Buyun, Sungai Batang Rajang, Belaga ditemui awal pagi semalam. Mayat Susmita ditemui kurang 500 meter dari hulu pengkalan Sekolah Kebangsaan Nanga Telawan oleh seorang penduduk kampung yang sedang memeriksa pukatnya. Ayah Susmita, Thomas Isang, mengesahkan penemuan mayat anaknya. Memang dia. Apa yang buat kita kenal memang? Dari pakaian dia sendiri. Memang kita masih ingat dia baju hitam, bintang-bintang banyak. Seluar tweed, legging tu. Semua memang dia lah. Mayat ditemui kira-kira 8 km dari tempat bot karam 22 Disember lalu sebelum dibawa ke unit forensik Hospital Bintulu untuk bedah siasat. Bagi Agnes Liam, salah seorang mangsa yang terselamat dalam kejadian itu, tragedi tersebut tidak mungkin luput daripada ingatannya. Dalam kejadian tersebut, 5 mangsa selamat manakala 4 terkorban iaitu Sahir Zamahir, 31 tahun, anaknya Nur Amir Syakasih, 4 tahun dan 2 bersaudara, Adriana Rosnah Liam dan Susmita Sen. Seramai 280 murid dan 24 guru sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Dengkil kini boleh menjalani sesi pembelajaran dan pengajaran dalam suasana yang lebih selesa. Ya, proses menaik taraf dan pembinaan semula bangunan serta infrastruktur yang usang termasuk pendawaian elektrik kini siap sepenuhnya. Guru besar sekolah ini M. Tamil Sekaran menyifatkan proses pembinaan yang hanya mengambil masa 40 hari adalah satu projek istimewa buatnya yang akan bersara dalam tempoh 2 minggu lagi. 2 blok baru bangunan dibina menggantikan bangunan lama menempatkan 8 buah kelas dan sebuah dewan terbuka yang lebih selesa dan luas. Ini seperti college. Usaha kita yang patut kita tingkatkan ialah prestasi murid. Murid kena tingkatkan PDP dan prestasi terpaksa ditingkatkan supaya kita boleh bangga. Jangan kita bangga dengan infrastruktur saja. Perisiannya mesti begitu hebat dan dari masa ke semasa murid-murid mesti meningkat daripada kecemerlangan akademik, co-curriculum dan co-akademik. Warga sekolah termasuk ibu bapa amat gembira dan bersyukur dengan perubahan baru termasuk kemudahan infrastruktur sekolah yang turut ditambah baik. Murid-murid lagi sukalah masuk ke Makmal ICT sebab lebih selesa, lebih terang dan mereka berbanding dengan dulu lagi ramai yang datang ke bilik ICT untuk menggunakan komputer. Sekarang macam semua baru, budak-budak suka pergi membaca buku, lepas tu mengunjungi semua tempat contohnya ICT, PSS, kelas
dan meja kursi juga baru 75. Lepas tu ada pertambahan daripada tahun lepas ke tahun ni, tahun satu bertambah. Bangunan ini sungguh cantik selepas dibaik pulih. Keselamatannya terjamin, longkang ditutup. Jadi keselamatan murid di sini sungguh terjaga. Saya bangga dengan sekolah ni dan ini sekolah ini dibina baru dan suasana ini sangat cantik dan boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Rabu lalu meluangkan masa ke sekolah ini dan gembira serta berpuas hati dengan projek perintis membaik pulih SJKT Dengkil menggunakan teknologi sistem binaan berindustri yang hanya mengambil masa 5 minggu. Inisiatif itu digerakkan selepas beliau membuat lawatan mengejut pada 29 Oktober lalu. Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA akan ditandatangani Februari depan di New Zealand dengan atau tanpa penyertaan Malaysia. Bagaimanapun, menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, tarikh sebenar masih belum ditetapkan. Malaysia katanya akan turut serta menandatangani perjanjian perdagangan itu jika mendapat kelulusan Parlimen pada sidang khas TPPA 28 Januari ini. Kita belum tahu lagi tarikh itu belum ada, tapi besar kemungkinan di Februari, ada kemungkinan di New Zealand tapi tak tetap lagi. Ini semua kemungkinan lagi, tak ada kepastian lagi. Tetapi jagaan kita ialah bulan Februari. Itu sebabnya kita nak pergi Parlimen Januari untuk bersiap sedia. Apabila ditetapkan tarikh, maka kita harap kita bersiap sedia. 27 akan undi di Dewan Rakyat, 28 undi di Dewan Negara. Jadi maknanya kalau bulan 2 dibuat keputusan tanda tangan, kita bersiap. Tarikh sebenar menandatangani perjanjian akan diumumkan oleh negara-negara anggota TPPA melalui satu kenyataan bersama dalam tempoh terdekat. Negara-negara TPPA membentuk hampir 40% daripada keluaran dalam negara kasar dunia dan 1/3 daripada perdagangan global. Sementara itu, Datuk Seri Mustafa Mohamad menegaskan TPPA tidak akan membawa perubahan kepada polisi pengambilan tenaga kerja asing di negara ini. Justru dakwaan akan ada kebanjiran tenaga kerja asing di Malaysia selepas perjanjian itu dilaksanakan tidak berasas. What TPP does is in the labour chapter is to facilitate business travel. Professionals want to work in companies, TPP countries, for example, were required to provide the facility, which we're doing. I mean, we're doing all these things. Our immigration has been revamped. I mean, the SOP has resulted in more efficient administration of immigration procedures. But this fear that there will be influx of foreign labour with TPP is baseless. Selain itu, pihak MITI katanya telah mengenal pasti keperluan mengubah suai pelan induk PKS 2016-2020 dengan mengambil kira pelaksanaan TPPA. Untuk itu, MITI dengan kerjasama PKS tempatan bakal merangka program baharu bagi mengenal pasti peluang-peluang perniagaan yang wujud di bawah TPPA. Bursa Malaysia ditutup tinggi sejajar dengan pemulihan pasaran di China. Peniaga berkata ia telah menyokong dagangan pasaran tempatan selepas mencatatkan prestasi kurang memberangsangkan semalam berikutan kebimbangan terhadap pengurangan nilai yuan. Indeks penanda aras pasaran tempatan FBMK LCI ditutup 2.48 mata lebih tinggi kepada 1657.61 selepas berlegar antara 1648.66 hingga 1664.53 sepanjang hari. Jumlah dagangan harian bagaimanapun merosot kepada 2.07 bilion saham bernilai 1.93 bilion ringgit berbanding 3.0 bilion saham bernilai 2.27 bilion ringgit. Majoriti individu yang mengalami masalah keuangan dan memohon bantuan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK terdiri daripada mereka yang berusia antara 30 hingga 45 tahun. Menurut Pengurus Besar Bahagian Perkhidmatan Korporat AKPK, Azman Hasim, ini kerana kelompok umur ini kebanyakannya baru berumah tangga dan sedang membina kerjaya. Mereka adalah golongan yang sedang membina kerjaya, membina keluarga yang perlu berbelanja lebih untuk bukan hanya terhadap diri sendiri, kepada ahli keluarga yang lain kan. Jadi itu memang sesuatu yang kita dugalah.
Tahun lalu, individu yang memohon khidmat kaunseling AKPK berjumlah 84,664 orang, peningkatan 38.4% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, seramai 22,208 memohon untuk memasuki program pengurusan kredit bagi menstruktur semula hutang mereka dengan institusi keuangan. 87.7% yang memasuki program pengurusan itu punya masalah hutang kad kredit serta kombinasi hutang-hutang lain. Beliau menjangka jumlah individu yang akan mendapatkan bantuan kaunseling AKPK tahun ini terus meningkat. Ekoran faktor peningkatan kesedaran selain kos sara hidup yang meningkat. Jualan Mercedes-Benz Malaysia mencatat rekod tertinggi tahun lalu pada 10,845 unit kenderaan, lonjakan 56% berbanding tahun sebelumnya. Kenderaan yang paling banyak terjual adalah limousin pemasangan tempatan C-Class, E-Class dan S-Class. Model hybrid diesel pertama keluaran tempatan menerajui jualan segmen kereta dengan 3,383 unit dijual. Diikuti C-Class yang meningkat 56% menjadi 2,697 unit dan diikuti C-Class yang meningkat 56% menjadi 2,697 unit dan Mercedes-Benz S400L Hybrid 1,909 unit. S400L Hybrid 1,909 unit. What we have achieved in 2015 with all our new product launches, and as we have shown you in the press conference, there was really a fireworks of new products coming in, and they were very well received by the customers, not only in one segment but in a lot of segments, and even in the segments which have been newly introduced. Beliau bercakap pada sidang media sempena mengumumkan prestasi kewangan Mercedes-Benz tahun lalu. Skandal doping, Sazali Samad kemukakan rayuan kepada PBBM. Tenis Hotman, Amerika Syarikat kecewakan Republic Czech. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Skandal doping membabitkan Mr. Universe 10 kali Sazali Samad. Jaguar Bina Badan Negara yang digantung 4 tahun akibat positif doping hari ini tampil mengemukakan rayuan. Sazali dan pembantu peribadinya Hashwini Hashim tiba di pejabat PBBM bersama Peguam Muhammad Nur Asmawi Nurani pada pukul 10 pagi. Turut hadir sekumpulan ahli kelab penyokong Sazali Samad. Rayuan rasmi diserahkan kepada Setiausaha Kehormat PBBM Kamaruzaman Kadir. Adalah dimaklumkan bahawa saya iaitu Sazali Abdul Samad dengan secara rasminya merayu terhadap keputusan Jawatankuasa Disiplin, Tata Tertib dan Anti Doping pada 21 Disember 2015 yang telah membuat keputusan dan menjatuhkan hukuman 4 tahun digantung dan menyertai sebarang kejohanan dan aktiviti Bina Badan di semua peringkat mulai 22 hari bulan September 2015 sehingga 22 hari bulan September 2019 serta denda sebanyak RM2,000. Dalam kenyataannya, Sazali menerusi peguamnya yakin rayuan ini akan dikurangkan kepada 1 atau 2 tahun berdasarkan 5 asas termasuk ini adalah kesalahan pertama kali di samping penerimaan kepada keputusan ujian doping oleh Adamas tanpa sebarang bantahan. Lain dah terjadi, dia bekerjasama dan menerima hukuman dan benda ni cepatlah. Tak ada pendengaran. Jadi saya just fokus kepada isu rayuan saja. Saya tak fokus pada pendengaran. So bagi saya pendengaran dah lepas. Apa yang dah lepas what is past lah. So now I focus on appeal. Mungkin setahun, 2 tahun. Tapi mengikut wadah saya rasa tak setahun. Sazali merayu supaya jawatan kuasa rayuan mengambil kira pencapaian yang telah diperolehinya selama 25 tahun mengharumkan nama negara. Atlet berusia 47 tahun itu juga tidak menolak unsur sabotaj apabila mengakui telah mencuba beberapa suplemen daripada rakan-rakan antarabangsanya ketika lawatan ke Washington, Amerika Syarikat Jun tahun lalu. Okey, berkemungkinan juga saya kan. Berkemungkinan pun ada pasal suplemen kan. Pasal yalah bahan kandungan dia tu kata kan.
Walaupun dibagi-bagi perhimpunan, semua memang bagus mau orang cuba apa semua kan. Tapi kita tak tahu. Atlet Bina Badan Negara Sazali Samad digantung selama 4 tahun oleh Persekutuan Bina Badan Malaysia mulai 22 September 2015 selepas didapati gagal dalam ujian doping pada 1 September lalu. Hasil ujian doping itu mendapati sampel air kencing Sazali mengandungi bahan terlarang kelas S1 seperti termaktub dalam Wadah Prohibited List Januari 2016. Ujian itu turut dijalankan kepada semua atlet negara yang bertanding di kejohanan 49th Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship di Tashkent, Uzbekistan. Sementara itu, Setiausaha Kehormat PBBM Kamaruzaman Kadir memaklumkan satu jawatan kuasa akan ditubuhkan berhubung rayuan yang dikemukakan oleh Sazali. Bagaimanapun, tarikh keputusan rayuan tertakluk kepada sidang jawatan kuasa rayuan yang akan dibentuk kemudian. In the past, sesiapa yang didapati positif, go straight forward, they accept because those days 2 years, right? Only unlucky for Sazali and the rest, what happened in 2015 is 4 years. Those days 2 years. So all the while they take long lah. They say they agreed, they plead guilty. Yes, they take the whatever substance dan sebagainya. So kita jatuhkan hukuman. There's no rayuan so far. But this first time, so it's a good lesson for us also lah. Definitely we set up jatuhkan serayuan for this. Since there is a case we got to discuss. Antara kemungkinan keputusan rayuan nanti ialah hukuman penggantungan ke atas Sazali mungkin akan diringankan 1 atau 2 tahun ataupun kekal seperti diumumkan 21 Disember lalu. Dalam pada itu, 2 skandal doping melibatkan atlet elit negara namun mendapat simpati dan pembelaan berbeza. Jika Datuk Lee Chong Wei ditatang bak anak emas oleh semua pihak termasuk Kementerian Belia dan Sukan, MSN, ISN dan BAM. Lain pula halnya buat Mr. Universe 10 kali Sazali Samad. Bagaikan tidak dihargai, kes doping Sazali langsung tidak dipedulikan pihak berkenaan. Itulah senario yang begitu mendukacitakan Sazali Samad dan keluarganya. Menjadikan kes doping Chong Wei sebagai contoh. Kesemua pihak terlibat seperti KBS, MSN, ISN dan PBBM perlu tampil menghulurkan segala bantuan, termasuk bantuan guaman seperti yang diperolehi jaguh badminton dunia itu. Tanpa nasihat dan bimbingan, saya tidak dapat fokus dalam penegaran tersebut dan menerima apa saja keputusan yang dibuat serta tidak mencabar untuk atas ujian sampel B. Sekali lagi saya sangat kesal kerana tidak tiada pihak yang sudi untuk bertanya khabar atau menolong saya dalam menghadapi isu doping ini. Digantung 4 tahun selepas positif doping September lalu, Sazali tampak sedih dengan apa yang terjadi. Sehingga kini tiada pihak yang ambil pusing kesukaran yang dialaminya, malah lebih malang terpaksa menanggung sepenuhnya yuran guaman. Riak wajah terkilan Sub-Inspektor berusia 47 tahun itu harus ditangani pihak berkaitan kerana bukan sekali dua Sazali mengharumkan nama negara. Untuk rekod, Sazali pernah dinobatkan selaku olahragawan negara sebanyak 4 kali, iaitu pada 2006, 2010, 2013 dan 2014. Atlet kelahiran Batu Pahat Johor itu juga meraih 10 kejuaraan Mr. Universe sejak berkecimpung dalam arena bina badan sejak 25 tahun lalu dan pernah meraih 9 kali gelaran Mr. Asia. Menjelang sepak mula Liga Super dan Liga Perdana 2016 bulan depan. Bagi memastikan kelancaran Liga yang buat pertama kalinya diswastakan mulai tahun ini, Football Malaysia LLP, FMLLP, menganjurkan taklimat buat 24 pasukan bertanding. Ia bertujuan menjelaskan peraturan, proses dan prosedur yang perlu dipatuhi setiap pasukan selain beberapa perkara baru yang turut dibentangkan. Taklimat yang bermula semalam menyaksikan tumpuan terarah kepada penswastaan Liga yang akan membuka tirai bulan depan. Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP, Kevin Ramalingam berkata, taklimat yang diadakan ini memberi maklumat kepada setiap pasukan mengenai beberapa perkara yang perlu dilaksanakan ketika hari perlawanan. Perubahan akan berlaku setiap tahun. Tapi apa yang kita nak, memang kita nak
perubahan yang ke-10 tu, tapi untuk mencapai itu kita kena buat langkah pertama dulu. So ini yang boleh mampu, yang apa yang kita akan dapat lihat dalam Liga tahun ni ialah apa yang mampu kita buat tahun ni supaya semua boleh ikut. Selepas itu kita akan mengambil langkah seterusnya. Tambah Kevin, sambutan yang ditunjukkan amat memberangsangkan sekaligus memberi petanda positif setiap pasukan memandang serius pembaharuan yang akan dilakukan musim ini. Kita tidak mahu mereka puas hati di sini sahaja. Ini cuma pembaharuan pengumuman apa yang mereka kena lakukan dengan pembaharuan yang sedia ada. So ini bukan pembaharuan dia. Pembaharuan dia akan berlangsung. So saya lebih mahu melihat bahawa mereka puas hati 6 bulan kemudian, bukan sekarang. Dalam pada itu, pengurus pasukan Selangor, Amiruddin Syari turut berpuas hati dengan taklimat yang dianjurkan FMLLP. Jelas Amiruddin banyak perkara baru dikongsi dan menyokong cadangan pihak penganjur yang akan menjadikan Jun sebagai jendela perpindahan pemain serentak dengan waktu perpindahan pemain antarabangsa. Usaha yang telah dibuat oleh FMLP ini satu usaha yang baik kerana kita dapat merebut pemain-pemain yang berkualiti dan kita tidak perlu menukar pemain-pemain yang tidak perform ataupun tidak mampu bersaing dan ia akan menambah kos dan sebagainya. Dalam perkembangan berasingan, Amiruddin Syari mengesahkan bekas penyerang NS Matrix, Khairil Muhaimin Zamri merupakan beberapa pemain yang sedang diuji The Red Giants. Jelas Amiruddin, Khairil dan seorang pemain import, Maro Olivi, akan menjalani latihan kecergasan selain perlawanan persahabatan sebelum dipilih bagi melengkapkan senarai 25 pemain The Red Giants. Baru semalam dia bersama dengan pasukan. Esok dan minggu ini kita ada latihan yang menguji kecergasan pemain. Minggu depan kita ada beberapa friendly yang sudah sedia menanti. Jadi daripada sana kita akan mampu membuat keputusan sama ada beliau ataupun ada beberapa yang lain. Amiruddin menjelaskan senarai penuh skuad juara Piala Malaysia itu akan diketahui selewat-lewatnya sebelum 24 Januari ini. Persiapan skuad Pulau Mutiara untuk saingan Liga Super musim ini sedikit tempang berikutan aksi kurang meyakinkan. Terbaru Pulau Pinang tumpas 1-3 di tangan kelab Liga FM Felkra FC dalam aksi persahabatan pramusim di Stadium USM Pulau Pinang. Jurulatih Pulau Pinang, Jackson Tiago menjelaskan pemain belum dapat memahami pergerakan dan taktikal yang diterapkan pada perlawanan malam tadi. Bagaimanapun, bukan kemenangan yang dicari, sebaliknya sekadar mahu melihat keserasian pemain yang diturunkan sebelum membuat perancangan lanjut selepas ini. Friendly match, normally when we do friendly match, we try to see the points that we can improve, yeah? So we can see very clear the points, I make some notes. Then tomorrow we go to the training session again, we go to fix all the points there. We think we made mistakes tonight. Dalam aksi persahabatan itu, Harimau Kumbang di depan pada minit ke-19 selepas dihadiahkan sepakan penalti. Pemain import baru Pulau Pinang, Jose Tadio, mudah mencetak gol pertama tuan rumah. Bagaimanapun, skuad bimbingan bekas jurulatih Perlis, Yusri Ceklah, bangkit di penghujung babak pertama. Babak kedua, Felkra menambah 2 lagi gol pada minit ke-64 menerusi Muhammad Syafiq Azmi. Anak buah Jackson Ferreira Tiago semacam hilang arah selepas penjaga gol Sani Anwar Kamsani membuat kesilapan di dalam kotak penalti. Sekaligus memberi peluang buat Faiz Nasir menjaringkan gol ketiga untuk Felkra FC pada minit ke-90. Tamat perlawanan, Pulau Pinang 1, Felkra FC 3. Skuad Ibu Kota Kuala Lumpur pula antara pasukan yang mengalami perubahan total musim ini. Dengan misi untuk kembali muncul antara pasukan disegani dalam saingan Liga Premier musim ini, antara nama besar yang dibawa masuk ialah bekas penyerang Harimau Muda dan Selangor, Tamil Arasu. Seorang lagi pemain import yang pernah bersama Terengganu, Mario Karlovic, turut bersama The City Boys. Tamil Arasu merupakan permata yang gagal menyinar selepas dilepaskan Harimau Muda 2 tahun lalu. Bersama Selangor, Tamil Arasu hanya memanaskan bangku simpanan dan hanya sekali-sekala diturunkan Mehmet Durakovic. Justeru Tamil yang cergas tanpa sebarang kecederaan tidak mahu lagi hanya memanaskan bangku simpanan dan mula memasang sasaran membantu pasukan ibu kota itu ke pesada Liga. 2 tahun tak main. So ini
Dah 2 tahun lepas tu baru dapat main dengan pasukan SKL. So baru 2 game lepas. Hari tu main, hari ni game main dapat skor. So bagi saya rasa gembira lah, tapi bagi saya tak cukup lagi untuk ni. Saya nak teringat 2 kali. Antara 4 pemain import yang disenaraikan ialah bekas pemain Angkatan Tentera Malaysia Mario Karlovic. Mampu beraksi di pelbagai posisi, pemain tengah ini berharap pengalamannya dalam Liga Malaysia sebelum ini termasuk bersama pasukan Terengganu dapat membantu City Boy mencapai sasaran dalam Liga Premier musim ini. I heard, a lot of good things about the club. People saying a few bad things over the past few years, but then, they're saying that they want to resurrect what's happened and get back to the top flight, how it was, many years ago. Because I heard that it was one of the biggest clubs in Malaysia, and we're just hoping with the new management, everything like that, new coach, new players, to get back up to the top flight. Selain Mario, mengisi slot pemain import Kuala Lumpur ialah pemain dari Republik Mali, Modibo Conte yang beraksi untuk musim kedua dan juga 2 pemain yang baru dibawa masuk dari Brazil. Malaysia memerlukan kerjasama semua pihak dalam usaha mencapai perpaduan nasional dan memenuhi aspirasi bagi membina sebuah negara yang lebih baik untuk generasi masa kini dan masa depan. Bagaimanapun pencapaian itu harus diusahakan bersama dengan sokongan padu rakyat. Demikian catatan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak dalam blog beliau sebagai memperingati legasi Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Husin yang meninggal dunia 4 dekad lalu pada Januari 14, 1976. Menurut beliau lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang berkongsi impian dan aspirasi yang sama seperti ayahnya telah menumpukan usaha pembinaan negara. Tumpuan turut diberikan ke arah kepada memperkukuhkan ekonomi dan mengurangkan politik kaum dan agama. Tambahan pula, tahun-tahun mendatang akan menjadi tempoh yang sangat kritikal untuk dunia keseluruhan termasuk Malaysia. Sebagai bapa perpaduan, Tun Razak berhasrat mengurangkan permusuhan politik dan percaya musuh politik tidak harus dilayan sebagai musuh. Allahyarham yang meninggal dunia pada 14 Januari 1976 turut diisytihar sebagai bapa pembangunan. Baiklah, segmen Jom Jalan-Jalan kali ini membawa anda ke Pulau Mutiara. Ya, saksikan keunikan Bukit Bendera dan Pasar Bisik bersama Zara Fahmi.
Saya pun baru saja selesai melawat pasar bisik sebentar tadi dan saya betul-betul rasa begitu teruja bagaimana orang setempat dapat mengekalkan budaya yang dipertahankan sekurang-kurangnya secara tidak formal lebih daripada 100 tahun. Jom jalan-jalan, Malacca, destinasi menarik Malaysia. Bukan main lagi Zarul Fahmi Khairuddin. Baiklah, gitar yang pernah dimainkan Raja Rock and Roll Elvis Presley pada konsert Aloha from Hawaii pada 1973 dilelong sempena sambutan ulang tahun kelahirannya di Graceland, Memphis. Nilai-nilainya dijangka mencecah $500,000 Amerika atau lebih 2 juta ringgit. Visualnya itu menutup paparan Nasional 8. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Sama-sama kita saksikan